Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu daiman abada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada hari yang penuh barakah ini, Jumaat, minggu yang ketiga di dalam bulan Ramadan, dan hari ini bersamaan dengan 18 Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita telah pun banyak melakukan ibadah, khususnya sempena kehadiran Ramadan pada tahun ini. Kita memperbanyakkan amalan, memperbanyakkan sedekah, membaca Al-Quran, bermunajat, berzikir, dan apa yang penting juga iaitulah kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum saya terlupa, marilah sama-sama kita niat i'tikaf di dalam masjid ini bagi yang belum niat i'tikaf, supaya sepanjang keberadaan kita di dalam rumah Allah Ta'ala ini diberikan pahala seolah-olah kita sedang menunaikan solat sunat. Dalam masa yang sama kita mendapat doa keampunan daripada para malaikat dengan mendoakan kepada kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan selama mana tidak melakukan perkara yang sia-sia, dan selama kita ada wudu, insya-Allah kita niat i'tikaf untuk menanti masuknya waktu sembahyang, kita akan dapat dua perkara tersebut, iaitulah seolah-olah kita mendirikan solat sunat 2 rakaat tanpa henti, dan juga kita mendapat doa keampunan daripada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, Ramadan yang datang kepada kita saat tahun ini adalah bertujuan, salah satunya, saya tak kata tujuan utama, tetapi salah satunya adalah untuk menjadikan kehidupan kita sebagai kehidupan yang qanaah, iaitulah kehidupan yang sederhana. Inilah sikap dan sifat salafun as-salih, sifat yang mana diambil daripada sikap tidak tamak dan tidak pentingkan diri, tidak dengki dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, saudara-saudara kita yang lain, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Dengan kita ini ada sifat qanaah, bersederhana. Bersederhana itu boleh diungkapkan ataupun diterjemahkan dengan kita sedikit makan. Sedikit makan ini dengan arti kata yang sebenar, iaitulah kita hanya makan pada waktu berbuka puasa, dan kita hanya makan sedikit ketika mana bersahur. Adapun waktu yang lain itu kita buang terus, tak makan lah.
Yang sepatutnya kita pada hari-hari kita makan sehari 4 kali. Itu minimum, waktu pagi, waktu tengah hari, waktu petang, dan waktu malam. Ada juga dinner itu, 4 kali sekurang-kurangnya. Tetapi bila datangnya bulan Ramadan, kita kurang. Maksudnya kita kurang 2 kali makan. Dan kita makan hanya pada waktu berbuka puasa, dan kita makan pada saat kita nak bersahur. Dan sahur pun saya yakin tak ada pun orang nak makan sampai 3-4 minggat. Kadang-kadang dah main hujung-hujung Ramadan ni, dia makin minum air dah. Tu pun belum tentu. Nak bantu ayam pun tak ada, minum air masak dah. Tapi boleh tahan. Sebab apa? Kita dah melalui puasa lebih daripada separuh ni, dia dah ada satu kekuatan dan semangat dia sendiri. Jadi Masya Allah, kalau pula kita Ramadan yang berlalu, yang kita lalui ini, kita makan dan kita minum sebagaimana biasa, cuma ditangguh waktu makan. Waktu makan tak boleh tengah hari, pagi tak boleh, petang tak boleh, maghrib boleh. Bila maghrib boleh, kita qada. Maksudnya kita qada waktu sarapan, kita qada waktu tengah hari, kita qada waktu petang, kita qada 3 waktu tu pi pada satu waktu. Kalau begitulah hakikat kita menjalani ibadah puasa sebelumnya sampai kepada hari kemarin. Hari ni kot lepas dengan tazkirah ni dia kabur ke macam mana ke tak tahu kan. Sampai kemarin, maksudnya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, tidak ada faedah pada puasa kita. Kenapa? Memang tujuan Ramadan datang nak bagi lapar. Tujuan Ramadan hadir kepada kita, dan Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita puasa di siang hari daripada melakukan perkara-perkara yang halal pada sebelumnya. Tujuannya memang untuk lapar. Dan inilah sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kata-katanya yang masyhur, kata beliau, ikhshawshinu fa inna ni'mata la tadum. Kata Sayyidina Umar, biasakanlah diri kamu ni dengan kesusahan, sebab nikmat kesenangan hidup ni tidak akan kekal selama-lamanya. Jadi Ramadan dah datang ni kepada kita untuk ajak kita ni susah, supaya bila sampai masa kita memang susah sungguh, kita ada satu antibodi yang kuat untuk melawan segala bentuk kesusahan yang mendatang. Kalau kita tak biasa untuk susah, di saat kita senang pun kita senang, waktu kita Allah Ta'ala diuji untuk kita jadi susah sekejap pun kita nak senang juga. Makan kalau ni nak bagi kenyang, makan kalau ni nak bagi banyak juadah, banyak pilihan, banyak jenis airnya, ditambah lagi dengan berlakunya pembaziran. Kalau begitulah cara kita berpuasa, maka ini disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, tidak ada faedah kepada puasa kita. Tak ada, maksudnya tidak sampai makna dan juga hakikat kepada falsafah kefahaman Ramadan itu tidak dapat kita kecapi dengan baik, karena kita tidak menghayati erti lapar yang sebenar. Dan pada waktu kita makan itu hanyalah sebenarnya untuk melepaskan haus dan sedikit memberi tenaga kepada tubuh badan kita, dan seterusnya kita beribadah. Dan pada waktu itu kalau kita cuba amalkan dengan cara makan macam ni, insya-Allah kita ada kekuatan yang luar biasa pada malam itu. Dia kata, "Dok Ustaz, saya ni mengantuk juga." Sebab orang mengantuk lapar. Sebab tu mengantuk tak boleh main tarawih, kena makan mie kenyang. Makan mie kenyang pun mengantuk tu. Nampak tak? Dan kenyang-kenyang tu lah yang boleh menyebabkan dia lagi tidur, lagi radit. Contoh kita masuk subuh pukul 5.57 lebih kurang, 5.56 lebih kurang lah. Lagi seminit tu dia berhenti dah sahur, tapi dalam seminit tu dia boleh sempat nak rehat sana. Rehat tu baik betul. Nampak, dia boleh mangkit benda yang sunat, yang sunat tu dia boleh mangkit,
tetapi yang wajib tak boleh makin. Gerak, nikah ke batu pun tak boleh makin lah. Sebab apa? Sebab kita kenyang. Tapi kalau kita berlapar, makan berhenti sebelum kenyang, dan makan bukanlah untuk sampai berlaku kekenyangan yang melampau. Makan hanya sebagai untuk tenaga, untuk memberikan kekuatan untuk melakukan ibadah, maka itu dia ada satu kekuatan yang luar biasa untuk dia menghadiri solat berjemaah, khususnya pada waktu subuh dan pada waktu isya. Kerana dua waktu ni Nabi SAW sebut dalam hadis yang mafhumnya bahawa kalau siapa yang sembahyang subuh dan sembahyang isya secara berjamaah, ada imam berjamaah, maka dia akan dapat pahala seolah-olah menghidupkan sepanjang malam, dapat pahala qiyam sepanjang malam. Dan berkata guru kami Fadilatul Syekh Dr. Yusri hafizahullah ta'ala, dia kata kalaulah kita sepanjang Ramadan ni sembahyang isya dan sembahyang subuh secara berjamaah, tidak pernah tinggal di belakang imam, nescaya kamu boleh bersumpah di hadapan Allah bahawa kamu sudah pun mendapat malam Al-Qadar. Sudah pun mendapat malam Al-Qadar. Cuba kita cek balik daripada malam pertama sampai malam kemarin, adakah kita ni pernah tinggal ataupun kita hari-hari alhamdulillah sembahyang subuh dan sembahyang isya secara berjamaah? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau Ramadan, kalau Lailatul Qadar sudah pun dikurniakan, diturunkan oleh Allah pada malam nuzul Quran, mungkin semalam malam Jumaat, mana kita tahu. Dan siap ada dalam kalender ni, cuma dekat sana dia tak tulis malam ni malam Al-Qadar. Cuma ada sebagian ulama kata ada malam 12. Itu mengikut pelbagai riwayat ulama yang menyatakan sedemikian. Ada yang pandangan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz lebih umum pandangannya, boleh berlaku pada malam pertama Ramadan, boleh berlaku. Bahkan kebanyakan para alim ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih, Nabi suruh cari malam Al-Qadar 10 malam yang terakhir. Kalau 10 malam yang terakhir kita masih ada peluang juga. Kita ada 2 hari lagi, 2 malam lebih kurang. Dan untuk kita berhadapan dengan 10 malam yang terakhir, sekurang-kurangnya tolong diri kita untuk mendapat malam Al-Qadar dengan kita sembahyang isya dan sembahyang subuh secara berjamaah. Tapi janganlah faham secara zahir, faham yang apa yang saya sebut malam ni, habis sembahyang isya balik tarawih, kata kami dapat separuh qiyam lail, esok tunggu esok pula. Kalau dah sembahyang isya pun separuh qiyamul lail, tambah sembahyang tarawih, ditambah lagi pahala, berganda-ganda lagi. Jadi kita jangan berpada dengan amalan yang sedikit, kita kena buat sungguh-sungguh. Kerana ini adalah salah satu daripada tuntutan. Kita tak payah nak bincang, nak hantar negeri ke, kawan tu kena saman ke, kawan ni tak kena saman ke, kawan ni adil ke, 50,000 ke, 60,000 ke, tak payah bincang lah. Biar dia berlalu saja macam tu. Yang penting kita bincang apa perancangan kita 10 malam yang terakhir. Ni yang kita nak buat. Kita tak payah bincang pasal rumah, kita tak payah bincang apa yang ada dalam Facebook, dalam Twitter, dalam TikTok, apa tak payah bincang benda tu. Kita bincang apa perancangan kita 10 malam yang terakhir. Bagi mereka yang orang masyarakat, orang Arab, pengalaman saya di Mesir dahulu, kalau 10 malam yang terakhir pesta untuk mereka melakukan ibadah sungguh-sungguh. Kalau kami di Kairah dulu, di kota Fustat, kita akan berhimpun pada malam ganjil, antaranya malam 27. Malam 27 akan berhimpun di Jami' Amru Al-As, Masjid Sayyidina Amru Al-As. Malam tu ramai yang hadir. Daripada bandar Kairah sendiri, di luar bandar Kairah, sampai penuh semayang ni, sampai ke jalan raya, sampai tutup jalan. Kalau siapa yang main lewat, memang tak sempat masuk.
sempat buka puasa di masjid, insya-Allah sempat duduk dalam masjid. Sebab apa? Malam tu ramai sangat malam tu Jibril sendiri yang turun jadi imam. Dengan buat kejut lah Jibril ni betul. Jadi saya akan bohong. Tekan ustaz main nak khutbah Jumaat ni bohong lah. Jibril sendiri yang jadi imam. Tapi bukan Jibril alaihi salam, bukan malaikat Jibril. Imam tu nama Jibril. Imam tu nama Jibril. Kalau Jibril turun kiamat lagi tak? Imam Jibril, Masya Allah, bacaan dia sangat baik dan bacaan dia sangat sedap. Dan kalau kunut saja pada malam itu, pernah direkodkan sampai 50 minit kunut saja. Kita 50 minit habis 20. Ini kunut saja. Dan kunut saja lebih kurang 50 menit. Dan penghayatan doa oleh masyarakat Arab sangat dahsyat. Menangisi, menghayati. Kita orang Melayu pun menangis juga, menangis. Padahal tak faham doa. Menangis sebab apa? Menangis sebab ya Allah, lengok tadi tak tahan, ya Allah, bagilah sujud sekarang ni juga, ya Allah. Makbul juga doa kita, tapi lepas 50 minit baru makbul doa tu. Orang panjang doa. Tapi kita baru untuk imam baca doa untuk COVID panjang sikit kan. Dah meratus dah apa panjang tu imam buat kan SOP kan. Tapi tak apalah kan, SOP tu kita kena patuh. Cuma tak ada pun SOP suruh pendek sembahyang di rumah, tak ada lagi setakat ni. Dan kemudian kita boleh memperbanyakkan ibadah. Masa pun tak banyak, jadi insya-Allah kita mudah-mudahan kita rancang 10 malam yang terakhir ni untuk kita betul-betul dapat penghayatan, dan kita tak perlu ambil lagi isu-isu semasa, dan kita abaikan semua tu. Kita fikir isu kita dengan Ramadan dan isu kita dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.